Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada korang semua kerana setia mendengar dari Cengkeh Channel berceloteh gitu. Hari ni akak nak sampaikan 2 kisah seram, tapi sebelum tu akak doakan agar kita semua dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan ditenangkan jiwa kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom toteh dengan akak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak mulakan dengan kisah seram yang pertama, kisah rumah berhantu di Kampung Daya. Malam tu dekat Kampung Daya, angin bertiup kencang dan hujan lebat membasahi bumbung rumah. Di tengah-tengah kekacauan tu, pasangan muda bernama Amir dengan Farah dia balik dari menonton filem lewat malam. Masa mereka memasuki jalan yang sunyi, mereka melihat ada sebuah rumah usang yang terbiar. Rumah tu usang sangat korang. Kalau tengok pun kita boleh rasa seram. Tingkap dia dipasang dan bumbung dia kelihatan seperti dah nampak nak runtuh dah. Walaupun bahaya, mereka rasa tertarik tau dengan rumah tu dan mereka memutuskan untuk menyiasat apa yang ada dekat rumah tu. Masa mereka menghampiri rumah tu, mereka merasakan macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan mereka. Tiba-tiba pintu depan rumah tu berderit. Berderit ni macam tu. Dan mereka terdengar bisikan yang sayup-sayup je. Mereka tak agak-agak sekejap. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk masuk. Kita masuk juga. Kita tengok juga. Dah datang, kita datang dah. Bahagian dalam rumah tu gelap dan rumah tu berbau. Mereka terpaksa menggunakan lampu suluh. Mereka suluh pakai lampu telefon untuk menerangi jalan dekat situ. Mereka berjalan melalui tingkat 1. Tapi semuanya nampak biasa je. Kecualilah kalau time tu perasaan aneh yang mereka sedang rasakan tu macam seolah-olahnya ada seseorang sedang memerhatikan mereka. Kemudian mereka menuju ke tingkat atas dan semasa mereka mendaki, udara jadi semakin sejuk dan semakin tebal. Pelik, rumah tu tak ada aircon pun, tak ada elektrik pun, tak ada kipas bergerak pun, tapi sejuk dia lain macam. Bila mereka sampai di puncak tangga, mereka ternampak seseorang sedang berdiri dekat ujung koridor. Ia adalah seseorang wanita tua tau. Wanita tua yang rambut dia panjang. Wanita tu berpakaian serba putih, buruk. Bukan putih yang putih macam tu, tapi nampak macam lusuh-lusuh macam tu. Mata wanita tua tu merah terang dan dia terapung ke arah mereka. Maksudnya, kaki dia tak jejak ke lantai. Amir dengan Farah rasa takut dan mereka cuba berlari, tapi kaki mereka ni rasa berat sangat, seolah-olah macam tersangkut dalam lumpur, memang tak boleh nak angkat. Wanita tua tu makin mendekati mereka. Mata dia yang merah tu makin menyala. Tiba-tiba, kedengaran bunyi yang sangat kuat dari dalam rumah. Wanita tua tu hilang. Amir dengan Farah dia cepat-cepat larikan diri, dia meluru keluar dari rumah dan dia melompat terus ke dalam kereta mereka. Semasa mereka berjalan nak tinggalkan rumah, mereka rasa seram yang amat dan takut yang tak pernah mereka rasai sebelum ni. Keesokan hari dia, mereka berkongsi pengalaman mereka dengan rakan-rakan mereka yang lain. Dan mereka mengetahui bahawa rumah tu dihantui oleh roh yang ingin tahu tau. Macam tu lah, ada sesuatu lah dekat situ. Sejak tu mereka tak pernah beranikan diri untuk pergi ke rumah tu.
Mereka memang tak rasa pun excited nak ke rumah tu lagi. Tapi mereka masih dapat rasakan kesejukan yang memang terasa sampai ke tulang belakang mereka pada waktu mereka masuk ke dalam rumah tu. Setiap kali mereka melalui rasa sejuk, budak dua orang yang akan teringat-teringat. Beberapa minggu kemudian, Farah diterima panggilan daripada jiran dia dekat Kampung Daya. Jiran tu dia maklumkanlah bahawa rumah hantu tu dah dijual dan akan diubah suai oleh pemilik baru tak lama lagi. Farah dia nak tahu, dia berminat nak tahu kan, nak tengok keadaan rumah tu selepas diubah suai. Dia putuskan untuk melawat rumah tu dengan Amir pada malam yang berikutnya. Mereka ni memang betul-betul berani lah. Walhal mereka tu lelaki dan perempuan kan. Patut bawa lah geng lagi kan. Bila mereka tiba dekat rumah tu, mereka dapat lihat bahawa ia sebenarnya dah diubah suai, dah jadi kediaman baru, cantik, dah tak uzur macam sebelum ni, dah memang kalau nak pergi tengok pun dah rasa tenang dah sikit. Tingkap tu dah diganti dengan tingkap yang baru, bumbung pun dah dibaiki. Malahan halaman depan rumah tu pun dah dihiasi dengan pasu-pasu bunga, pokok-pokok bunga, cantik-cantik lah pendek kata orang. Dah tak samalah dengan situasi rumah yang asalnya diorang tengok. Mereka pun pergilah jumpa dengan pemilik rumah baru tu. Pemilik tu seorang wanita yang mesra, peramah, layan mereka macam tetamu, bagus sangat. Wanita tu bagi tahu pada mereka bahawa dia dah beli rumah tu sebab dia terpikat dengan seni bina, dengan sejarah rumah tu yang sangat unik. Dia juga bagi tahu yang dia dah mengupah pakar paranormal untuk membersihkan rumah tu, nak singkirkan rumah tu daripada kehadiran hantu ke, roh jahat ke, itu apa yang dia fikirkan lah, macam tu lah, daripada stay berlarutan kat situ. Pemilik rumah tu sebenarnya tahu kisah-kisah pasal rumah tu berlatar belakang kan, tapi dia stay juga nak dekat rumah tu, dia berkeras juga. So dia ambil inisiatif untuk membersihkanlah rumah tu dengan buat pembersihan macam tu. Amir dengan Farah dirasa lega dan dirasa gembira lah bila mendengarkan perkara tersebut. Mereka rasakan macam beban yang besar yang berada kat bahu mereka ni, nak tahu rumah tu kenapa apa yang ada kat rumah tu Jadi keinginan mereka nak tahu tu dah kurang sangat. Sebelum mereka keluar dari rumah tu, pemilik rumah tu menawarkan mereka untuk berkeliling, berjalan di sekeliling rumah. Tengok-tengokkanlah kawasan sekeliling rumah kan. Malah dah tahu kot-kot mereka ni nak jugalah tengok apa ada ke belakang, apa yang ada kat tepi kan. So mereka setujulah dan mereka berjalan melalui setiap bilik, setiap sudut rumah, kawasan belakang rumah, semua mereka memang tawaf, mereka lawat. Tapi masa mereka memasuki salah satu bilik tidur, pintu tiba-tiba tutup gam dengan sendiri je. Dan lampu tiba-tiba terpadam dengan sendiri. Amir dengan Farah dia rasa takut lagi. Dia menjerit, dia minta tolong. Tapi tak ada siapa-siapa pun yang jawab. Bila mereka cuba buka pintu, mereka mendapati pintu tu dah berkunci dari luar. Masa mereka cuba mencari jalan keluar, mereka terus mendengar bunyi aneh tau. Pelik sangat. Bisikan yang tak jelas macam sebelum ni yang mereka pergi. Berbisik juga. Mereka rasa seperti seseorang mengekori mereka di lorong dan membuat mereka tu rasa meremang. Bulu roma mereka rasa merinding, tegak. Akhirnya, mereka berjaya mencari jalan keluar dan mereka lari dari rumah tu sepantas mungkin. Mereka dapat rasa tau, seolah-olah macam mereka ni sedang menghidupkan mimpi ngeri yang tak pernah akan berakhir. Maknanya, dah ubah suai pun, rumah tu stay juga berhantu. Sejak tu, mereka memutuskan untuk tidak lagi mengunjungi rumah tersebut. Dan mereka akan mengelak jalan tu sepenuhnya. Kalau boleh lah, lalulah jalan lain. Kalau ada laluan ke atas pun, mereka takkan lalu kat rumah tu. Memang tak nak tengok pun rumah tu. Dia punyalah trauma dengan rumah tu. Tapi mereka masih nak tahu tentang sejarah dan misteri yang berada di sebalik rumah berhantu Kampung Daya tu. Nak juga tahu. Inilah kita. Dilarang lagi nak buat. Beberapa minggu kemudian, Farah dengan Amir dia menemui satu artikel di akhbar tempatan membincangkan sejarah rumah hantu tu. Mereka baca tahu bahawa rumah tu mempunyai sejarah gelap.
Pada tahun 1970-an, sebuah keluarga yang tinggal dalam rumah tu dilaporkan hilang secara misteri, tak ditemui. Polis tak pernah menemui sebarang kesan mereka dan kes tu masih jadi misteri sehingga kini. Farah dengan Amir dia semakin nak tahu tentang kes tu dan dia membuat keputusan untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Mereka melawat arkib polis dan mencari pelbagai maklumat mengenai kes tersebut. Selepas beberapa minggu, mereka akhirnya menemui petunjuk yang menarik perhatian mereka. Mereka memang betul-betul berani lah, Kak boleh cakap. Mereka menemui sepucuk surat daripada seseorang yang mengaku sebagai ahli keluarga yang hilang dan berkata mereka tu telah diculik oleh seorang lelaki yang tinggal di kampung daya. Lelaki itu dikenali sebagai bomoh hitam yang melakukan ritual aneh dekat rumah tersebut. Farah dan Amir dia semakin yakin bahawa kejadian tu ada kaitan dengan rumah hantu dekat kampung daya tu. Mereka memutuskan untuk menjalankan siasatan lanjut dan mereka nak pergi melawat ahli sihir hitam tu, Tok Bomoh Hitam tu lah. Setibanya di rumah bomoh hitam tu, mereka melihat banyak barang-barang mistik dan tulang-tulang manusia di sekeliling rumah. Mereka juga merasakan kehadiran macam ada satu sesuatu yang jahat lah, macam roh jahat, dia rasa macam tu yang sangat kuat tau, ada kat dalam rumah tu. Mereka rasa something yang tak selesa lah. Mereka berjaya memujuk bomoh hitam tu lah untuk mendedahkan kebenaran tentang keluarga yang hilang. Ahli sihir hitam tu dia mengaku dia yang dah colik, lepas tu dia yang dah bunuh keluarga tersebut sebab mereka dah mengetahui sejarah rahsia gelap dia. So dah alang-alang si budak dorang dah tahu. Dia ceritalah dengan bangganya. Farah dan Amir dia memaklumkan perkara ni kepada polis. Dia bagi tahulah pengakuan pada bomoh sihir tu dan akhirnya bomoh sihir tu ditangkap dan dibicarakan atas jenayah dia. Bomoh sihir tu dia sangkakan sebenarnya dia nak takut-takutkan budak tu. Budak tu dah tahu kan dia nak takut-takutkan. Dia tak nak sebenarnya budak tu besar-besarkan lagi. So dia buat macam berani macam tu. Tapi dia silap. Budak-budak tu bukannya tak pandai korang, dia lebih pandai daripada bomoh tu. Dia menggunakan taktik yang mudah lah, kita kan ada undang-undang. Kes tu akhirnya terbongkar selepas lebih 40 tahun menjadi misteri. Farah dan Amir sama-sama gembira dan dia rasa lega lah sebab berjaya membongkar kebenaran tentang rumah hantu kampung daya tu. Walau bagaimanapun, mereka tak akan melupakan pengalaman yang menakutkan yang mereka alami dekat rumah tu dan mereka akan sentiasa mengelakkanlah kalau nak lalu dekat rumah tu tak nak dah macam tu. So, kisah dia berakhir dekat sini. Akak teruskan dengan kisah seram yang kedua. Kisah seram ni mengenai disihir suami sendiri. Setiap hari Hasnah ni akan berjalan ke hulu, ke hilir dengan tangan dia tu memeluk satu bungkusan tau. Tak siapa pun yang tahu apa yang berada dalam bungkusan yang dibawanya tu. Yang pasti, bungkusan itulah yang menjadi teman setia dia ke mana sahaja dia pergi. Tak akan lekang dengan diri dia bungkusan tersebut. Hasnah dia masih muda, usia dia sekitar 30-an. Tak ada siapa juga yang tahu macam mana Hasnah tu boleh jadi macam tu. Boleh jadi gila, boleh hilang ingatan. Penduduk setempat di sekitar Kampung Lubuk dan yang biasa berurusan dekat pekan kecil tu juga tak tahulah apa punca sebenar jadi macam tu. Yang mereka tahu kehadiran Hasnah ni hanya menyemakkan mata dengan pakaian Hasnah yang comot, bau hapak, bau kepam. Memang menyesakkan hidung sesiapa yang berada berhampiran dengan Hasnah ni. Maklumlah Hasnah ni dia tak mandi. Lepas tu dia macam gila-gila kan. Lepas tu dia berkeliaran macam tu. Macam ada orang boleh terima, ada orang macam tak suka macam tu, halau-halau macam tu. Malah keluarga Hasnah ni juga dia tak dapat nak mencari punca kenapalah Hasnah ni jadi macam tu. Dah banyak dukun dia pergi, dah banyak pawang ahli keluarga ni dah pergi. Semua dia pergi, mana-mana je lah yang disuggestkan dia akan pergi. Tapi keadaan Hasnah ni macam tu juga.
Ada juga yang sekadar mengatakan ada sesuatu yang bersarang dalam tubuh Hasnah. Dia cakap macam tu lah. Hasnah ni macam dah dirasuk sesuatu, ada sesuatu yang mengganggu dia. Ayat-ayat macam tu lah yang ahli keluarga Hasnah ni dengar. Bila dukun dengan pawang tu diminta untuk keluarkan apalah yang ada dalam tubuh Hasnah tu kan, ternyata mereka ni tak dapat berbuat demikian. Kata mereka lah, hanya orang yang bertanggungjawab memasukkan benda tu ke dalam tubuh Hasnah sahaja dapat mengeluarkan benda tersebut. Setelah Hasnah tu merayau-rayau beberapa ketika, Hasnah dilihat akan tercegat dan duduk di tepi simpang 3 berhampiran sebuah kedai runcit dekat pekan tersebut. Kalau dia tak ke mana-mana, dekat situlah tempat yang menjadi hentian dia. Dekat situ jugalah dia akan duduk congok lama kat situ. Boleh dikatakan dia akan habiskan masa dia kat situ. Dari pagi membawa ke malam, dari malam membawa ke pagi, kadang-kadang sampai orang terkejut. Dekat situlah Hasnah akan kelihatan. Hasnah seperti seolahnya macam menunggukan sesuatu, menunggukan seseorang. Macam itulah. Kata orang, dia tunggukan suami dia dan dia jadi gila sebab suami dia. Dekat simpang 3 tu lah suami dia temui ajal dalam satu kemalangan jalan raya. Hasnah dia akan bercakap-cakap sendirian lah. Lepas tu kemudiannya dia akan ketawa, dia ketawa manja. Hei, saya nak wujud abang. Baliklah abang. Jangan tinggal saya. Betul. Tinggal saya. Nak ikut. Nak ikut boleh? Nak ikut boleh? Lebih kurang macam tu lah. Dia macam seolah-olah dia cakap dengan suami dia kan. Dia nyanyi sorang-sorang. Seolah-olah macam sedang bergurau senda dengan arwah suami dia pun dia juga. Macam tu orang jadi confused tau. Tapi apa yang orang fikirkan, itu dia mungkin moyan, orang kata jadi tekanan jiwa sebab suami dia aksiden kat situ. Ramai juga yang menyangka Hasnah ni jadi gila sebab jiwa dia terlalu tertekan akibat kematian suami dia tu. Tapi hakikat sebenar yang tak diketahui ramai, sebenarnya ada sesuatu yang dah meresap masuk dan dah sebati dalam tubuh Hasnah ni, sehingga dia jadi sebegitu rupa. Sewaktu dia waras, dia tak menyedari pun akan kehadiran sesuatu yang dah masuk ke dalam tubuh dia tu. Seperti mana yang dikatakan oleh salah seorang dukun, oleh pawang-pawang yang dipanggil, yang pergi berubat untuk memulihkan dia tu. Lebih kurang macam tu lah bunyi dia. Ada sesuatu dalam badan si Hasnah ni. Hasnah dah termakan sesuatu. Hasnah ni dah disihir lah orang kata. Hasnah sebenarnya terkena perbuatan suami dia sendiri. Dia disihir suami dia. Dan ilmu hitam yang ditujukan oleh suami dia tu tak sempat dibuang dari tubuh Hasnah sebab suami dia terlebih dahulu meninggal dunia. Selain arwah suami dia, hanya orang yang membantu melancarkan sihir itu sahaja yang dapat memulihkan Hasnah seperti sedia kala. Tapi siapa orang tu? Siapa yang tahu? Hanya orang yang pergi sama-sama je tahu. Tak ada siapa yang tahu. Dan tak ada siapa yang boleh selidik ke siasat ke, memang tak tahu dengan perbuatan keji daripada arwah suami dia tu setelah dia meninggal dunia akibat kemalangan. Itulah yang berterusan berlaku pada Hasnah, ke hulu ke hilir, bercakap sorang-sorang, bercandaria dengan seseorang. Kini Hasnah ni dia tak berdosa menanggung sengsara tau. Dia yang tak tahu apa-apa terpaksa menelan segala jenis derita. Sebab Hasnah ni karakter dia orang yang baik. Dia wanita yang baik dekat kampung tu. Semuanya akibat dari perbuatan arwah suami dia sendiri. Sampai bilalah sengsara dia tu, derita dia tu akan ditanggung oleh Hasnah. Hanya Allah sahaja yang tahu. Tak ada penyakit yang tak boleh dicari penawar dia. Yang penting kena usaha. Jangan putus asa. Mungkinlah suatu hari nanti Hasnah ni akan pulih macam asal dia, insya-Allah. 10 tahun lalu, dia adalah gadis yang paling cantik, paling digelai, jadi rebutan, jadi idaman setiap pemuda dekat kampung Lubuk. Ramai pemuda yang menaruh perasaan dan bercita-cita tau untuk memperisterikan Hasnah. Hasnah ni pula karakter dia lembut. Kemana je dia pergi, pastilah Hasnah ni jadi tumpuan lelaki. Kecantikan Hasnah ni memang tak ada tolok bandingnya dekat kampung tersebut. Malah ramai juga gadis-gadis yang lain cemburu bila tengok kecantikan yang dimiliki Hasnah.
Ada juga yang rasa rendah diri bila kebanyakan lelaki ni asyik puji Hasnah. Tapi mereka tak dipandang. Macam itulah. Namun Hasnah ni dia tak pernah rasa bangga pun dengan kecantikan yang dimiliki dia. Dia tak rasa pun dia tu istimewa dekat kampung tu. Dia tu, aku ni cantik lah. Korang apa ada? Tak ada. Dia baik orangnya. Dia sedar kecantikan itu takkan kekal selama-lamanya. Anugerah tu dikurniakan oleh Allah untuk menjadikan dia lebih berhati-hati dan sentiasa bersikap rendah diri. Hasnah sentiasa ingat pesan keluarga dia. Maruah diri adalah segala-galanya. Asuhan dan didikan agama secukupnya menjadikan Hasnah ni gadis yang taat pada keluarga. Malah dia taat pada suami dia. Tapi itulah yang dia dapat. Ramai yang cuba nak merisik, nak masuk meminang, tapi ditolak oleh keluarga Hasnah. Mereka nak orang yang menjaga anak gadis mereka tu orang yang beriman, bertanggungjawab, bukan kerana pentingkan darjat dan harta, tapi sebagai orang tua lah pastinya mereka ni nak tengok anak gadis mereka tu bahagia hidup, berumah tangga. Akhirnya jodoh Hasnah sampai juga. Hasnah bahagia bersuamikan Osman. Dia nak memberikan sepenuh jiwa dan raga dia serta kasih sayang dia pada suami dia yang dikasihinya tu. Tapi apa yang dihajati dan diidamkan oleh Hasnah tu berbeza dengan apa yang ada dalam pemikiran Osman. Osman yang memang menyedari isterinya tu sebelum dinikahnya adalah gadis yang tercantik dekat kampung Lubuk tu. Sebagai lelaki, Osman sedar kecantikan isteri dia tu menjadi tumpuan segenap lapisan lelaki yang ada dekat kampung tu. Dekat kampung sebelah sana, semua terpikat. Osman dia rasa risau tau. Kalau lah ada lelaki yang iri hati ke dengan dia, lepas tu berjaya merebut cinta Hasnah, lepas tu akan berbuat sesuatu lah yang boleh memecah belahkan hubungan rumah tangga dia, meretakkan hubungan rumah tangga dia. Banyaklah benda negatif je yang berpusing dalam kepala Osman. Jadi mengingatkan perkara tersebut, dalam diam-diam Osman dia pergi menemui dukun. Dukun tu nama Mi'on, seorang dukun yang terkenal dengan kekuatan ilmu sihir dia. Osman dia nak Hasnah ni tunduk dekat dia je, sayang kat dia je, caring kat dia je, dan sentiasa mengikut telunjuk dia. Dah tak pandang dah kepada lelaki lain ke, tak pandang dah kepada perkara lain. Dia tak nak, fokus pada dia je. Osman juga dia nak Hasnah ni sentiasa berada dekat sisi dia. Contohnya lah, pergi kedai, berlama-lama dekat kedai, nanti ada pula lelaki yang tegur kat kedai. Osman tak suka. Dia tak suka. Dia nak stay kat rumah, duduk dengan dia je, ataupun tunggu dia kat rumah je, macam tu. Dengan bantuan dukun Me'on, Osman dia percaya niat dia tu untuk menundukkan isteri dia sendiri akan terlaksana. Osman dia dah tak ambil peduli dah dosa ke, pahala ke, boleh buat ke, apa natijah daripada perbuatan dia. Dia dah tak fikir dah. Yang penting dia nak isteri dia tunduk dengan dia. Yang penting dia puas hati. Dia nak ikat seluruh jiwa raga isteri dia tu supaya sebati dengan diri dia sahaja. Sejak terkena perbuatan ilmu hitam suaminya tu, Hasnah jadi macam orang bodoh. Apa je yang diperintahkan oleh suami dia, dia akan patuh. Pendek kata, dunia Hasnah ni hanya dekat rumah, seluruh diri dia hanya untuk suami dia, sehingga dia dah jarang dah balik ke rumah ibu bapa dia, ke rumah orang tua dia, dah tak balik. Sepanjang suami dia tu melancarkan ilmu hitam tu kepada diri dia, Hasnah dia sebenarnya dia tak sedar. Dia tak rasakan pun apa-apa perubahan yang berlaku kepada diri dia. Yang dia rasa, dia gembira time tu. Dia rasa, aku cinta padamu Osman. Dia melakukan kerja rumah macam biasa. Bagi Hasnah, suami adalah segala-galanya dalam hidup dia, dan rumah tangga dia adalah syurga bagi dia. Aku cinta padamu Osman. Siang malam, pagi petang, hanya wajah Osman je yang ada di bayang wajah dia. Dia nampak Osman, aku cinta padamu Osman, hanya kau sahaja Osman. Itu yang terbayang, cinta sarat dekat mata dia. Osman. Hasnah juga dia tak dibenarkan keluar rumah untuk ke mana-mana. Hasnah dia merasakan tak ada lelaki lain di dalam dunia ni yang sehebat suaminya tu. Tapi Allah Maha Esa.
setiap perbuatan yang menyekutukan Allah akan tetap menerima pembalasan Osman maut dalam kecelakaan jalan raya tanpa sempat memohon ampun dan tanpa sempat minta maaf dengan isteri dia. Lebih malang lagi, Osman meninggalkan ilmu hitam pada tubuh isteri dia. Tinggallah Hasnah berendam air mata. Pemergian suami dia tu umpama patahnya dahan tempat untuk dia bergantung. Seharian Hasnah ni menangis itu je. Dan menyebut-nyebut nama suami dia. Osman. Nah, hari ni sebut Osman, esok Osman. Nah, lusa Osman tu adalah depan mata dia. Kadang-kadang Hasnah ni dia akan meraung, dia akan menjerit, tak tentu pasal. Lepas tu dia sebut perkataan-perkataan yang tak difahami oleh sesiapa pun. Dia sendiri pun tak tahulah dia faham ke tak. Tanpa siapa pun menyedari, fikiran Hasnah ni semakin diresapi sesuatu yang luar biasa. Hasnah tak lagi menghiraukan diri dia sendiri. Tak peduli dah dia. Dia mula mengidam makanan yang pelik-pelik, makanan yang kotor-kotor. Ikutlah. Asal dia nak makan, daging mentah pun dia ambil kalau dia nak makan. Setiap malam pula, dia akan menangis. Menangis. Kadang-kadang dia akan cakap sendirian tau. Tak ada orang pun. Tapi dia ketawa, dia bercakap. Dia makin menuju ke arah gila. Keluarga Hasnah sendiri dah habis ikhtiar dah. Tapi ilmu hitam yang berada dalam tubuh Hasnah ni sangat-sangat kuat. Cukup berbisa. Cukup kuat. Dia dah hilang akal korang. Dah hilang kewarasan Hasnah ni. Satu hari korang, seluruh keluarga gempar. Dah seharian, semalaman mereka tak menemui Hasnah. Puaslah mereka ni mencari di serata kampung, di serata pekan. Tapi tak jumpa juga. Malahan dekat simpang 3 berhampiran kedai runcit tu pun mereka dah cari. Dah tunggu dekat situ. Tapi mereka gagal menemui Hasnah. Kemana Hasnah ni menghilang? Mereka pun tak tahu. Itulah soalan yang bermain di benak fikiran setiap orang yang terlibat dalam usaha untuk mencari Hasnah. Kemudian ayah Hasnah dia buat laporan polis tentang kehilangan Hasnah. Dah masuk hari yang kedua kehilangan Hasnah, seluruh ahli keluarga Hasnah semakin rusing, semakin bimbang tentang keselamatan Hasnah. Maklumlah, dia tu kan tak betul kan, orang buat yang bukan-bukan. Dia pun tak boleh nak tahu orang ni buat jahat dengan aku, orang ni buat baik dengan aku. Dia tak boleh nak beza. Tambahan pula, bila mengenangkan ketidakwarasan Hasnah, kan takut orang membahayakan dia. Tapi itulah, nak dikurung dalam rumah, dalam bilik tak boleh. Dia nak juga ke simpang tu. Penduduk kampung yang simpati dengan sukarelanya lah turut membantu untuk mencari Hasnah. Tapi tetap tak membuahkan hasil. Sehingga ada yang mencadangkan mereka mencari dekat kubur arwah suami dia. Ketika beberapa orang penduduk kampung ni pergilah tengok dekat sekitar kawasan perkuburan kan, mereka tak juga menemui Hasnah. Wak Ima kalau mereka stay kat situ tunggu, manalah tahu kok Hasnah datang kan. Tak ada. Memang Hasnah tak pergi pun dekat perkuburan suami dia. Masuk hari ketiga, semakin ramailah yang membantu untuk mencari Hasnah. Dan ketika sekumpulan penduduk meneruskan pencarian sehingga ke hujung kampung yang bersempadan dengan hutan, pun mereka cari. Dekat tepi-tepi hutan pun mereka cari. Mereka ada nampak tahu ada satu susuk tubuh sedang terbaring berhampiran sebuah pondok usang. Sebelum tu tak ada siapa pun yang ambil peduli tentang pondok usang milik dukun Me'un dekat ujung kampung tu. So, semua orang tak kisah. Orang kampung sebenarnya tak nak berurusan dengan dukun Me'un tu. Ada yang tak suka pun, memang tak nak. Dukun Me'un ni dibagaikan macam tersisih lah dari masyarakat kampung tu, dan dia sendiri memang tak bercampur dengan orang ramai dekat situ. Hasnah yang tak sedarkan diri diusung orang kampung balik ke rumah orang tua dia. Masa semua orang yang berada dekat rumah orang tua Hasnah ni mengetahui tempat di mana Hasnah ditemui, mereka mula mengesyaki sesuatu terhadap dukun Me'un. Tak kurang juga yang yakin apa yang terjadi pada Hasnah ni ada kaitan dengan dukun tersebut. Tanpa membuang masa, penduduk kampung diserbukan rumah dukun Me'un tu. Orang tua sekitar
wanita umur hujung 60-an tu terpinga-pinga lah, terkejut. Dah kenapa pula datang beramai-ramai ni serang rumah aku ni? Dan orang tua tu nampak takut sangat ketika orang kampung tu mengajukan soalan yang berkaitan dengan Hasnah. Dukun Meon ni hanya tunduk je tanpa sepatah kata pun. Tapi setelah didesak, dipaksa, akhirnya Dukun Meon diceritakan macam mana dia boleh terlibat dengan perkara yang menyebabkan Hasnah tu jadi tak siuman. Dengan suara ketak-ketak, sekat, Dukun Meon tu bagi tahulah macam mana arwah Osman ni, suami Hasnah ni datang berjumpa dengan dia nak minta bantuan. Tambahan pula, dia tu sebenarnya ada menyimpan perasaan pada Hasnah ni. Jadi dengan membantu Osman sihirkan isteri dia ni agar tunduk kepada suami dia, pada Osman ni, Dukun Meon boleh dapat melepaskan dendam dia sebab dia gagal untuk memiliki Hasnah. Family Hasnah pernah tolak dia. Sihir yang dikenakan terhadap Hasnah tu memang dapat membuat dia tunduk kepada Osman, suami dia. Tapi lama kelamaan sihir ilmu hitam tu akan berupaya merosakkan hubungan Osman dengan Hasnah. Dan dengan sendirinya pula Hasnah akan terkena ilmu guna-guna yang boleh mengakibatkan Hasnah akan tergila-gilakan Dukun Meon. Macam tu pula. Maknanya Dukun Meon ni nak sasarkan Hasnah ni pergi pada dia lah. Tak boleh jadi teruk betul Dukun Meon ni. Akibat dari perbuatan keji dan terkutuknya tu, makanya Dukun Meon dengan persetujuan ketua kampung diusir serta-merta dari kampung tersebut. Tapi sebelum tu dia minta lah nak pulihkan Hasnah terlebih dahulu. Dia agak menyesal lah setelah Hasnah dipulihkan seperti sedia kala, dan dia pun minta maaf. Dukun Meon tu dia melangkah kaki meninggalkan kampung tu. Mungkinlah ini satu pengajaran, bukan mungkin tapi ini satu pengajaran kepada diri dia. Jangan ambil jalan yang macam tu kalau sukakan seseorang. Sekarang ni tak pasal-pasal Hasnah dah jadi macam orang tak siuman. Balasan terhadap perbuatannya tu selama ni hanya Tuhan je yang akan membalasnya. Tak tahulah apa yang jadi pada Dukun Meon selepas tu. Tapi yang pastinya korang, kifarah tu tetap ada. Jadinya kita ni jangan rasa syok sangat bila buat sesuatu. Kita tak fikir baik ke, buruk ke, dosa ke, tak ke. Hanya kita je yang boleh kawal diri kita untuk sabar. Dan hanya kita je yang boleh bimbing diri kita ni untuk sentiasa berbuat baik. Jadi, jangan lupa untuk solat, zikir dan istighfar. Setakat ni saja 2 kisah seram untuk kali ni. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai toladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Kita cabar diri kita untuk jadi lebih baik korang. Terima kasih kerana dengar dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.